Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang kaum. Negara ini mempamerkan keunikan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum yang mengamalkan pelbagai budaya dan menganut pelbagai agama. Walaupun wujud kepelbagaian budaya dan agama, penduduk Malaysia hidup dalam suasana harmoni. Perpaduan dalam kepelbagaian ini dicerminkan dalam festival-festival atau perayaan-perayaan kaum yang berdasarkan kepada amalan agama atau adat resam mewakili kaum-kaum berkenaan yang diraikan khusus oleh kaum-kaum tersebut. Namun begitu, terdapat beberapa kesan peradaban majmuk ke atas Malaysia dari aspek ekonomi, politik dan juga sosial. Secara ringkas, peradaban Melayu menjadi teras kepada peradaban majmuk di Malaysia, kemudian diikuti peradaban Asia dan Barat. Lantaran itu, peradaban ini telah disambut oleh peradaban globalisasi yang merupakan percampuran pelbagai peradaban tanpa sepadan melalui jaringan digital yang kompleks. Peradaban yang beridentikan Malaysia bermula dengan usaha mewujudkan negara bangsa bercirikan satu wilayah, satu perlembagaan dan satu kewarganegaraan. Tuntasnya, peradaban yang terbentuk ini telah membawa pengaruh yang besar dalam kemajuan teknologi, sosial ekonomi dan politik. Pembentukan peradaban majmuk, gabungan atau percampuran beberapa peradaban yang membentuk peradaban beridentikan Malaysia. Seterusnya, peradaban Melayu telah menjadi teras kepada peradaban majmuk Malaysia. Setelah kemasukan para pedagang dari negara India, China dan Timur Tengah, ia telah membuka satu ruang interaksi dan jaringan peradaban yang lebih luas di tanah Melayu. Selepas itu, ia disusuli dengan kemasukan kuasa penjajah Barat seperti Portugis, Belanda dan Inggeris. Penjajah-penjajah tersebut telah membawa kepada berlakunya interaksi dan jaringan peradaban yang lebih rencang. Ini adalah carta yang menunjukkan bagaimana peradaban majmuk itu dapat dibentuk melalui dari aspek-aspek tersebut. Jadi, apa yang kita dapat lihat sekarang, dalam pembinaan peradaban majmuk di Malaysia, kita sering melupakan masyarakat di Sabah dan juga Sarawak. Oleh itu, kita sebagai seorang individu ataupun masyarakat Malaysia yang bertanggungjawab perlu menerapkan sifat etika ini bagi mengelakkan ianya berleluasa dan juga berterusan kepada generasi akan datang. Walaupun mereka terletak di luar semenanjung Malaysia, tetapi itu tidak boleh dijadikan alasan untuk kita melupakan cara hidup mereka dan juga kepercayaan mereka yang mereka amalkan. Perhatian! Perhatian! Dengar sini semua. Video ini penuh menggemparkan dan menyatupadukan rakyat Malaysia sekitar tahun 2018. Namun, setelah 2 tahun berlalu, apakah perpaduan serta semangat nasionalisme, patriotisme, etika dan peradaban yang kita dapat lihat dalam video ini masih dapat dikekalkan sehingga ke hari ini? Apa yang kita ingin capai dalam semua masyarakat adalah supaya masyarakat tersebut mempunyai kepribadian yang tinggi, saling menghormati dan hidup harmoni serta membina negara bangsa. Dalam video ini saya akan menerangkan tentang etika peradaban. Pertama sekali, saya akan memberikan definisi kelestarian etika dan peradaban. Etika membawa maksud prinsip moral atau nilai-nilai akhlak seperti adat sopan santun dan sebagainya. Ia menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Etika merupakan satu sistem berdasarkan akhlak tingkah laku atau perilaku. Soalan seterusnya, siapa di sini
pernah ada atau masih mempunyai kawan baik selain bangsa anda sendiri? Piala Suzuki AFF 2010 dan 31 Ogos setiap tahun, iaitu Hari Kemerdekaan Malaysia, telah menjadi bukti bahawa kita mampu bersatu dan membentuk identiti bangsa Malaysia, tidak kira kaum Melayu, Cina, India ataupun lain-lain. Bagaimana? Kerana adanya etika dan peradaban yang tinggi antara satu sama lain. Namun, kedua-dua peristiwa ini tidak dapat menutup realiti bahawa masih ada lagi kejadian buruk atau perbalahan yang terjadi dalam kalangan kita. Oleh itu, kita sebagai seorang individu, tidak kira datang daripada kaum mana sekalipun, perlulah faham dan ingat betapa pentingnya etika dan adab dalam diri kita. Kelestarian etika dan peradaban di Malaysia masih lagi menjadi satu cabaran yang amat besar dari segi individu, masyarakat atau negara sendiri. Jadi, terbuktilah bahawa nilai-nilai etika ini membawa kepada perkara yang penting untuk kita tidak melupakan masyarakat Sabah dan Sarawak dalam pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Dengan adanya nilai etika dalam setiap individu, mereka akan dapat saling memahami satu sama lain walaupun pegangan yang mereka ada itu tidak selari dengan pegangan kita. Oleh yang demikian, gunakanlah inisiatif dan dalamilah nilai etika ini dalam pembentukan masyarakat majmuk agar negara Malaysia dikenali dengan sifat kesepaduan masyarakatnya yang berbilang kaum ini.